Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk Rancang Keuangan Keluarga, Standard Kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard Pembelajaran 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Yang pertama, kata pemeri. Yang kedua, kata penguat. Dan yang ketiga, kata bantu. Mari kita lihat muka surat 172, tajuk petikan Rancang Keuangan Keluarga. Sementara cikgu membacakan petikan ini, murid-murid boleh menyimak petikan tersebut untuk mengenal pasti kata pemeri, kata penguat dan juga kata bantu yang sesuai. Encik Farid dan keluarga mula membuat perancangan keuangan tahunan. Mereka sedang merancangnya bersama-sama. Pertama, kita mesti menyediakan simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan sangat penting kerana keadaan ekonomi yang tidak menentu. Perkara yang memerlukan simpanan kecemasan ialah situasi kehilangan pekerjaan dan kos sara hidup yang makin tinggi. Kita juga mungkin memerlukannya untuk kejadian luar jangkaan. Dengan simpanan ini, kita telah bersedia lebih awal. Kedua, kita perlu membuat simpanan perbelanjaan tetap tahunan. Perbelanjaan tetap tahunan ialah perbelanjaan yang wajib ada pada setiap tahun. Perbelanjaan tersebut adalah seperti memperbaharui cukai jalan kenderaan dan perbelanjaan musim perayaan. Kita boleh membuat persediaan lebih awal untuk berbelanja pada musim perayaan yang akan datang. 3. Kita harus meningkatkan simpanan percutian. Pada tahun akan datang, ayah ingin membawa keluarga kita melancong ke beberapa tempat yang amat menarik. Melancong dengan keluarga sungguh menyeronokkan. Kita dapat melihat alam yang indah nian. Namun begitu, kosnya adalah terlalu mahal. Kita patut ke tempat yang masih belum kita teroka dalam negara. Keempat, kita patut membuat simpanan perbelanjaan persekolahan. Di dalam petikan yang keempat ini, terdapat beberapa tempat kosong yang murid perlu lengkapkan menggunakan kata pemeri, kata penguat dan juga kata bantu yang sesuai. Berdasarkan petikan yang pertama, setiap perkataan yang ditandai dengan warna biru merupakan kata bantu. Manakala yang berwarna merah pula adalah kata penguat. Dan bagi kata yang ditandai dengan warna hijau adalah kata pemeri. Cikgu akan terangkan untuk bahagian ini pada slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bahagian yang pertama iaitu kata pemeri. Ada dua jenis kata pemeri yang selalu kita gunakan. Yang pertama ialah, yang kedua adalah. Kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama. Sama ada kata nama am, kata nama khas atau kata ganti nama. Kata pemeri adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Frasa adjektif merupakan kata sifat. Sama ada warna, ukuran, bentuk, waktu, cara, perasaan dan panca indera. Manakala frasa sendi nama di, ke, dari, daripada, untuk. Mari kita lihat contoh ayat kata pemeri ialah. Hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Guru kelas saya ialah Puan Maria. Puan Maria merupakan kata nama khas. Jadi penggunaan kata pemeri ialah.
Makanan kegemaran saya ialah mi goreng. Mi goreng merupakan kata nama am. Jadi penggunaan kata pemeri ialah. Rumah banglo di atas bukit itu ialah rumah Encik Lukman. Encik Lukman merupakan kata nama khas. Penggunaan kata pemeri ialah. Sofia ialah rakan karib saya. Rakan karib merupakan kata nama am. Penggunaan kata pemeri dalam ayat ini ialah. Mari kita lihat kata pemeri yang kedua adalah. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh kata adjektif merah, cantik, cerdik. Manakala frasa sendi nama untuk, di, dari, daripada dan sebagainya. Hadiah ini adalah untuk ibu saya. Untuk kata pemberi yang digunakan adalah. Akmal adalah antara pelajar cemerlang di sekolahnya. Antara dan di merupakan frasa sendi nama. Penggunaan kata pemberi adalah. Tuduhan itu adalah palsu belaka. Kata adjektif palsu. Penggunaan kata pemberi adalah. Surat ini adalah daripada abang saya. Daripada merupakan sendi nama. Penggunaan kata pemberi adalah. Kita teruskan dengan bahagian kedua iaitu kata penguat. Apa itu kata penguat? Kata penguat ialah kata yang digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata adjektif seperti cantik, besar, wangi, merah, hijau dan sebagainya. Contohnya sangat, paling, amat dan sebagainya. Kata penguat terbahagi kepada 3. Yang pertama kata penguat hadapan, yang kedua kata penguat belakang, yang ketiga kata penguat bebas. Contoh kata penguat hadapan, paling, terlalu, agak, paling cantik, terlalu besar, agak murah. Ianya diletakkan di hadapan kata adjektif. Manakala kata penguat belakang, sekali, benar, betul, nian. Cantik sekali, besar benar, wangi betul, indah nian. Kesemuanya diletakkan di belakang kata adjektif. Kata penguat bebas pula, amat, sangat, sungguh. Amat cantik, cantik amat. Sangat besar, besar sangat. Sungguh wangi, wangi sungguh. Ianya boleh digunakan di kedua-dua bahagian sama ada di hadapan kata adjektif mahupun di belakang kata adjektif. Itu adalah kata penguat bebas. Kita lihat pula contoh ayat bagi kata penguat hadapan iaitu paling, terlalu, agak. Kata adjektifnya ialah sedap. Kata penguat hadapan, paling. Contoh ayat, masakan ibu saya paling sedap. Kata adjektif tebal. Kata penguat hadapan terlalu. Baju kemeja itu terlalu tebal. Kata adjektif menarik. Kata penguat hadapan agak.
Contoh ayat, cerita yang disampaikan Julia agak menarik. Berikut adalah contoh ayat bagi kata penguat belakang sekali, benar, betul, nian. Yang berwarna hijau adalah kata adjektif, manakala yang berwarna merah adalah kata penguat belakang. Cheongsam yang dipakai Swilan cantik sekali. Rajin benar Tina membantu ibunya. Laksa yang dimasak Puan Lina sedap betul. Pemandangan di tepi pantai itu indah nian. Berikut kita lihat pula kata penguat bebas. Amat, sangat, sungguh. Ianya boleh digunakan sama ada di hadapan kata adjektif mahupun di belakang kata adjektif. Yang ditanda dengan warna merah adalah kata penguat bebas, manakala yang berwarna hijau adalah kata adjektif. Hujan pagi itu amat lebat. Hujan pagi itu lebat amat. Kotak itu sangat berat. Kotak itu berat sangat. Kamala sungguh rajin. Kamala rajin sungguh. Maka kata penguat bebas ini boleh digunakan sama ada di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif. Ingat ya murid-murid, kata adjektif iaitu sifat bagi sesuatu benda atau perkara. Seterusnya, kita teruskan kepada bahagian yang ketiga iaitu kata bantu. Apakah itu kata bantu? Kata bantu ialah kata yang bertugas untuk menambah makna frasa kerja iaitu kata kerja ataupun perbuatan. Frasa adjektif iaitu kata sifat dan frasa sendi nama. Kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kata bantu aspek di mana ianya menerangkan sesuatu dari segi masa. Manakala yang kedua ialah kata bantu ragam yang menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadual yang seterusnya adalah pecahan kepada kata bantu aspek iaitu sudah dilakukan, sudah, telah, pernah. Sedang dilakukan, sedang, masih. Belum dilakukan, belum, akan. Mari kita lihat contoh ayat bagi kata bantu aspek. Sudah dilakukan, ayatnya Ali sudah makan. Siti telah pergi ke Jepun bulan lepas. Dia pernah memenangi pertandingan Ratu Cantik. Ketiga-tiga ayat ini menunjukkan perbuatan itu sudah dilakukan. Sedang dilakukan, Ali sedang makan. Siti masih berada di Jepun. Kedua-dua ayat ini menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan. Belum dilakukan, Ali belum makan. Dia akan pergi ke Jepun bulan hadapan. Kedua-dua ayat ini menunjukkan perkara itu atau perbuatan itu belum berlaku. Kita lihat pula kata bantu ragam. Boleh, hendak, harus, dapat, mahu, mesti. Mari kita dengar dan lihat contoh ayat kata bantu ragam.
Amira boleh menyertai pertandingan itu setelah mendapat keizinan dari ayahnya. Amira hendak menyertai pertandingan itu walaupun kakinya sakit. Amira harus menyertai pertandingan itu sementara usianya masih muda. Akhirnya Amira dapat melakukan aksi berbahaya itu setelah mencubanya beberapa kali. Amira mahu menyertai pertandingan itu setelah dipujuk oleh gurunya. Amira mesti menyertai pertandingan itu demi masa depannya. Baiklah murid-murid, untuk menguji kefahaman kamu tentang bahagian kata pemeri, kata penguat dan juga kata bantu, marilah kita menjawab soalan berdasarkan petikan yang telah cikgu bacakan di awal pelajaran tadi. Kamu perlu menyalin petikan yang pertama dan gariskan kata-kata yang telah diwarnakan dengan warna biru, merah dan hijau. Manakala petikan yang kedua, kamu perlu menyalin semula dalam buku Tata Bahasa Pemahaman dan gariskan perkataan yang sesuai sama ada kata pemeri, kata penguat maupun kata bantu. Begitu juga dengan petikan yang ketiga. Salin dan gariskan jawapannya. Manakala petikan yang keempat telah diberikan tempat kosong, kamu perlu melengkapkannya sama ada dengan kata pemeri, kata penguat ataupun kata bantu yang sesuai. Setiap masalah yang kamu hadapi, kamu boleh hubungi cikgu. Okey? Selamat belajar murid-murid. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.